Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan masuk kepada bab 1.2 subtopik 1.2 panjang lengkuk satu bulatan ya. Okey, tajuk ini sangat penting juga dalam SPM sebab biasanya dia akan combine sekali dengan apa yang kamu dah buat dalam praktis formatif 1.1 hari tu, iaitu mencari sudut dalam radian, dalam darjah, dan dia selalu soalan ni biasanya keluar dalam kertas 1 dan kertas 2 ya. Okey, so kalau kita tengok rajah dekat sini, ini adalah situasi harian lah yang melibatkan panjang lengkuk suatu bulatan. So kalau kita tengok dekat sini, rajah menunjukkan seorang budak perempuan sedang bermain buaian. Buaian dengan panjang 2.5 meter tu adalah biasanya jejari. Kalau kita buai satu bulatan itu dia akan jadi 360 darjah, betul tak? Okey, jadi ini dianggap sebagai jejari. Okey, berayun dan membentuk satu lengkuk suatu bulatan yang melalui sudut 1.7 radian. Maksudnya sudutnya dekat sini lah. Okey, kalau kita tengok sudutnya dekat sini. Okey, berapakah panjang lengkuk yang telah dilalui oleh budak perempuan itu dalam ayunan tersebut? Okey, tak mustahil soalan kebat begini, kebat mudah akan keluar dalam exam ya. So, panjang lengkuk yang dimasukkan adalah dekat sini. Ni panjang lengkuk. Ni lengkuk lah kan. Jadi kita nak tengok panjangnya. Alright, dia suruh cari panjang lengkuk. Okey, macam mana kita nak tentukan panjang lengkuk, jejari dan sudut yang tercangkum di pusat bulatan? Dia ada tiga benda, sama ada jejari, panjang lengkuk ataupun sudut yang tercangkum di pusat bulatan tu. Okey, so kita tak akan buat aktiviti penerokaan, tapi kita tengok daripada aktiviti penerokaan kita dapati bahawa okey, sekiranya ada bulatan, kita boleh buat nisbah dan persamaan. Maksudnya bila ada satu bulatan, kita nak cari panjang lengkuk ni, ini sahaja. Okey, AB, cikgu lukis balik. So diberi theta, sini O, AOB ya. So ini adalah panjang lengkuk, katalah kita labelnya sebagai panjang lengkuk. Nak cari panjang lengkuk AOB, kita kena bahagikan dengan sudut yang tercangkum ni, theta lah. Okey, jadi kita nak buat persamaan, perbandingan. Ini lilitan kan, dia di tepi, so kita akan anggap dia sebagai lilitan bulatan. Sebab lilitan bulatan ni kita tahu dia punya sudut. Lilitan bulatan sudutnya adalah 360 darjah. Okey, so kita akan buat persamaan macam ni. Jadi kita boleh cari apa tu panjang lengkuk bagi AOB. AOB ya. Sudut AOB sebenarnya. Okey. So lilitan bulatan kita tahu kan 2 pi j. Kita padam dulu. Okay, this one is actually 2 pi j and 360 degree. So this one is theta. Oh, okay. Kalau theta bawa pergi sebelah, dia akan jadi darab. So panjang lengkuk ini dalam maths biasanya nak tentukan dia jadi macam ni lah, 2 pi j theta per 360. Okay. So ini yang dalam maths. Kalau dalam maths kita tahu bahawa 360 ini sebenarnya adalah 2 pi. Okey, sebab kita tahu bahawa pi radian sama dengan 180 darjah kan. Okey, kalau 180 darjah itu pi, jadi kalau 360 darjah 2 pi. Okey, jadi kita gantikan dia sebagai 2 pi. So panjang lengkuk AOB ni biasanya kita label sebagai huruf S. Okey, S bagi AB. Sebab dekat sini panjang lengkuk yang dekat sini S bagi AB. So kita akan label sebagai S panjang lengkuk bagi AB. Kita tak akan tulis panjang lengkuk bagi sudut AOB. Okey. So SAB, lilitan bulatan kita tahu 2 pi j. 360 degree itu adalah theta dekat sini. 360 adalah 2 pi. Jadi 2 pi kita cancel dengan 2 pi, kita akan dapat j theta. So secara umumnya dalam maths, kalau kita nak bina, kalau kamu disuruh tunjukkan macam mana nak dapatkan rumus ini, so kamu kena tahulah, kita kena bandingkan dahulu, buat perbandingan. Okay, lepas tu kamu tukar dalam bentuk radian ni. Yes, sebab kita nak tahu theta tu jawapannya mesti dalam radian. Okay, kita tak akan guna theta dalam darjah ya untuk yang ni. So panjang lengkuk kamu adalah S sama dengan J theta. Okay, dalam bahasa Inggerisnya kita boleh sebut ni sebagai S, bukan sebut, kita boleh label ni sebagai S equals to R theta. R adalah radius, almost the same. Okay ya, sampai saja dia. Alright, so kita tengok contoh.
C dekat sini secara amat adalah S sama dengan J theta. Boleh saja kalau kamu nak anggap ni sebagai ROS, sebab kadang-kadang dia tak bagi dalam exam ya. Dia punya rumus. Okey, kita tengok contoh 3. Cari panjang lengkuk S bagi setiap sektor POQ. Dia nak panjang lengkuk bagi sektor POQ berpusat di O yang berikut. Okey, so kita akan cari S. Okey, dia dah label siap-siap dekat sini. Soalan A, S dekat sini, S dekat sini, S dekat sini. Okey, apa yang penting kita mesti ada nak cari S ni adalah jari dengan theta dalam radian. Kita tengok soalan A, theta dah dalam radian, B sudah dalam radian, C belum dalam radian. So that means kita kena tukar ni dalam bentuk radian. Masih remember? Okey, masih ingat tak? Kalau nak tukar pergi radian, kalau nak tukar darjah pergi radian, ingat yang ni ya. Kalau darjah pergi radian, you kena darab dengan radian dahulu, means pi dulu, baru bahagi dengan 180. Tapi just in case kalau soalan itu dia bagi dari radian, kita nak tukar pergi darjah. Okey, nilai dalam radian, sudut dalam radian ni kita nak tukar pergi darjah. So kita kena darab dengan darjah dahulu. That means dekat sini yang radian tu kena darab dengan 180 dulu, baru bahagi dengan pi. So this is the tips ya. You should remember. Okay, itu yang akan kita guna untuk soalan 3C nanti. Contoh 3C. So kita tengok contoh 3A. Okay, we need to find S. So S equals to R theta. Sangat senang, R dah ada, 5, theta dah ada 0.9. So just darab saja, you akan dapat jawapan. Okay, what is your answer? Sekejap kita cari, kita tulis dulu soalan. Okay, B. Dah ada R, dah ada theta dalam radian. This is very easy. So R is 6, theta is 2/3 pi. Just calculate nanti ya, kita kira ya. Okay, soalan C. Soalan ini beda sedikit ya, sebab S nya dekat sini, sudutnya kita kena cari dahulu. Lepas tu dekat sudut yang di luar dia dah bagi. Jadi kita kena cari sudut yang dekat dalam ni dulu sebab sudut yang ini yang mencangkum panjang lengkuk dekat luar ni. Okay, how to find this one? Senang, 360 minus 140, you akan dapat 220 kan? Betul tak? 360 kan? Satu bulatan. So 220 kat situ. Kita tahu bahawa nak cari panjang lengkuk dia mesti tukar dalam bentuk radian. So that means kita kena darab this one sebagai darab dengan pi per 180. So that means your S is R. Kita tahu S adalah 220, kena tukar pergi radian terus. So that means you have to times with pi and pi over 180. Okay, then you calculate. Okay, let's calculate. Okay, kira macam biasa saja, 5 darab 0.9, you akan dapat 9/2. Okay, unit. Sebab panjang lengkuk, unit sajalah. Okay, panjang saja kan. Okay, 6 darab 2/3 pi. Okay, 4 pi lah. Boleh juga dalam sebutan pi. Okay, doesn't matter. Kalau dia minta tukar pi itu sama dengan 22/7 ataupun 3.142, so you kena darab yang ni lah. Jadi you akan dapat satu nilai lain, 4 point something kot. Ataupun jadi macam ni, 4 darab 3.142. So different answer you get 12.56. sama juga. Okay, dalam bentuk unit. Okay, dia tak kisah. Dia kena tengok soalan dia nak minta macam mana. Okay, so this one yang last ni, kita cari dulu dekat dalam ni, 220 darab 3.142. Biasanya pi diberi sebagai 3.142 bahagi dengan 180. So you will get 3.8402. Ambil 3 tempat berpuluhan dekat sini ataupun 4 angka bererti. Tapi kalau kita tengok di sini, kalau 4 angka bererti dia tak ada, jadi dia jadi kosong kan. So kita tak ada masalah ambil 5 angka bererti dekat sini. So that means 10 times 8402. Ini lebih jitu lah. Kalau dalam sains dia lebih jitu sebab dia panjang kan. So darab saja dengan 10, you will get 38.402 unit. Okay, so far so good? Alhamdulillah. Okay, lebih kurang sama kan? 9 bagi 2 adalah 4.5 unit. Oh, dekat sini cm sebab dia panjang lengkuk, dia ukurannya dalam cm. Tapi kalau koordinat memang unit lah. Sorry for that one. So this one should be cm. Okay, cm. Okay, kenapa jawapan cikgu panjang? Dalam SPM, jawapan yang macam ni dia pilihan tahu. Kalau you bagi point 1 macam ni untuk soalan C, kadang-kadang dia tak ada dalam pilihan jawapan. Okay, jadi
bukan tak ada dalam pilihan jawapan. Maksudnya dia tidak galakkan untuk satu tempat perpuluhan. So that means you kena bagi panjang-panjang macam ni. Ya, lebih selamat lah. Okay, dalam SPM. So no worries, jangan kasih pendek, tapi kasih yang 3 tempat perpuluhan tu lah, ataupun 4 angka berarti. That is very important. Okay, contoh terakhir. Contoh 4. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada bulatan berpusat O dan berjejari J. J tak tahu Diberi sudut AOB ada 1.3 radian dan panjang lengkuk AB dan BC sudah diberi masing-masing 2.6 cm dan 1.4 cm. Dia suruh hitung nilai J, jejari. Okey, kita dah ada panjang lengkuk, so that means apa yang ada dalam otak kamu, you kena label ni sebagai S. Ya, S bagi AB, this one S bagi BC. Jadi kamu dah tahu macam mana nak cari panjang lengkuk. Kita guna S, R, theta. Cikgu suka R sebab R dia R lah. Okay. Alright, so S, AB kita dah tahu, theta bagi AB kita dah tahu. So macam mana nak cari R? Very senang sebab dia adalah bulatan, sektor bulatan yang sama, berpusat di O. Jadi R dekat sini sama dengan R dekat sini juga. Okay. So S bagi AB sama dengan R nya adalah J, theta nya adalah 1.3 radian. So SAB nya tadi adalah 2.6. So what is your J? Bawa ni pergi sebelah, darab bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. What is your answer for this one? You will get 2, betul tak? 2 cm. Sebab dia jejari. Okay, dapat for soalan A. Okay, soalan B. Soalan B dia nak apa? BOC dalam radian. So look at the rajah dekat sini, BOC dia nak dekat sini. Okay, BOC adalah theta. Kita ada S, kita dah ada J. J adalah 2 tadi. So kita masih guna rumus yang sama. S bagi BC equals to R. R adalah 2 tadi. Theta nya kita tak tahu, kita label sebagai theta, tapi dia nak sudut BOC. So theta ni kita kena label sebagai sudut BOC sebenarnya. Alright, BOC. So remember this, theta is equals to sudut BOC. SBC adalah 1.4. So how to find theta ataupun sudut BOC? 2 bawa pergi sebelah, sebab 2 darab bawa pergi sebelah jadi bagi. So you will get 0.7 radian. Betul ke? Oh salah. Even this one yang cikgu salah ni, bagi 2. Okay, so sudut BOC is equals to 0.7 radian. Okay, so far so good. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ni cikgu nak you all buat latihan kendiri 1.2, muka surat dalam buku teks, muka surat 7. Jadi cikgu nak kamu buat soalan 1. Senang. Soalan ni 1 ni you just tengok contoh 3 tadi, soalan 2 dan soalan 3. Soalan senang-senang semuanya ni, direct questions. Okay, ada masalah PM cikgu. Itu saja untuk kamu hari ni. Cikgu harap kamu faham. Okay, terima kasih semua kerana sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.